الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله محمد أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini meneruskan pengajian kita di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam perbahasan hadis-hadis berkenaan dengan bab wanita. Masih lagi pada babul wasiyati bin nisa, bab perintah berbuat baik kepada kaum wanita. Kita sambung pada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ke-275, muka surat 235. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipermudahkan untuk menuntut ilmu. Karena sesungguhnya para ulama hadis, mereka ini sangat-sangat menghargai ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah dipermudahkan 1/3 daripada ilmu. Karena pada zaman salafus salih, ilmu ni dia tersimpan pada riwayat. Pada zaman salafus salih, ilmu agama tersimpan pada riwayat-riwayat hadis. Dan tidak setiap riwayat itu belum ada sesiapa yang mengumpulkannya. Zaman ulama-ulama hadis dulu, mereka mengembara mencari ilmu. Hadis-hadis Nabi belum dibukukan dan dikumpulkan. Maka 1/3 ilmu, usaha ilmu itu telah dipermudahkan kepada kita, iaitu ilmu dah dikumpulkan. Kita tak perlu nak cari hadis-hadis sahih daripada para ulama, pergi kutip satu ulama. Kerana semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dikumpulkan dalam kitab. 1/3 ilmu dah dipermudahkan kepada kita. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim bin Hajjaj, mereka telah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Imam At-Tirmizi, Imam Abi Daud telah mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan bab-bab fiqih. Dan setiap para ulama telah mempermudahkan. Ada yang mengarang kitab hadis berkenaan dengan atraf, ada yang mengarang kitab-kitab hadis musnad dan mengumpulkan hadis berdasarkan musnad sahabat dan sebagainya. Maka kita dah dipermudahkan dalam menuntut ilmu. Nak cari hadis Nabi SAW yang sahih, buka Bukhari. Nak cari hadis Nabi SAW yang berkait dengan fiqh, buka dalam Sunan At-Tirmizi, Abi Daud, dah jumpa. Kita telah dipermudahkan ilmu. Kemudian yang kedua, bahagian yang kedua daripada ilmu itu ialah fitashih, pada mensahihkan ilmu itu. Fitashih, satu pada kumpul ilmu, pada tajamuk, pada usaha nak kumpulkan ilmu. Kita dah senang, ilmu dah dikumpulkan. Kitab-kitab fiqh dah dikumpulkan. Kitab-kitab akidah dah dikumpulkan. Bahagian yang kedua ialah bahagian fi tashih, nak mensahihkan ilmu tu. Usaha-usaha nak mensahihkan ilmu ni kita dah banyak dibuat oleh para ulama. Sudah ada tahqiq. Hadis-hadis Nabi dah ditashihkan oleh para ulama. Hadis ini disahihkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim. Wa qala Tirmizi hadisun sahih. Berkata Imam At-Tirmizi, hadis ini sahih. Wa qala Imam At-Tirmizi hadisul hasan. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan. Wa qala Tirmizi, berkata At-Tirmizi, hadisun gharib. Hadis ini dhaif, hadis gharib. Kita dah dipermudahkan 1/3 ilmu yang baki, iaitu hadis telah disahihkan. Ilmu-ilmu telah disahihkan, ditashihkan, disemak. Hadis-hadis dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak disemak oleh Imam Az-Zahabi wa wafaqahu Zahabi. Imam
Al-Ghazali ketika mengarang kitab Ihya, di dalamnya memuatkan ribuan hadis, telah disemak oleh Hafiz Al-Iraqi. Ilmu telah ditasihkan. Maka satu ilmu dah permudah, iaitu tajamuk, himpun ilmu. Yang kedua, ilmu telah ditasihkan dan ditahqiq. Nombor dua, tasih dan tahqiq dah nombor dua. Yang ketiga, bahagian yang terakhir dalam bab ilmu ialah fi syarah, tasyrih. Pada syarahan ilmu sudah banyak kitab-kitab syuruh. Ilmu telah disyarahkan. Sunan At-Tirmizi telah disyarahkan. Ada kitab Tuhfatul Ahwazi oleh Al-Mubarakfuri, telah mensyarahkan kitab Tuhfatul Ahwazi. Imam Abi Daud mengarang kitab Sunan Abi Daud, ada kitab Aunul Ma'bud. Imam Muslim bin Hajjaj mengarang kitab Sahih Muslim, telah ada kitab Imam An-Nawawi syarahkan Al-Minhaj. Al-Minhaj syarah kepada Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi, mentasahihkan hadis-hadis Nabi. Sudah ada kitab syarah kepada kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Umdatul Qari syarah kepada Sahih Al-Bukhari, dan banyak lagi kitab-kitab syuruh yang mensyarahkan ilmu-ilmu. Kitab akidah ada syarah dia. Akidah Tahawiyah ada syarah dia. Akidah Wasitiyah ada syarah dia. Akidah Nasafiyah ada syarah dia. Kitab fiqh ada syarah dia. Al-Mughni ada syarah. Semua kitab ada syarah. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, 3 bahagian ilmu telah dipermudahkan kepada kita. Sudah dikumpulkan ilmu oleh para ulama, sudah ditasihkan ilmu oleh para ulama, sudah disyarahkan ilmu oleh para ulama. Maka yang tinggal kepada kita cuma baki yang keempat, satu bahagian yang keempat, iaitu fil bahs. Untuk bahs, al-bahs. Al-bahis maksudnya adalah mencari. At-talab, al-bahis daripada kalimah bahas, bahisun, bahsun ni yabhasu ilm. Bahagian yang keempat ialah mencari ilmu tu. Pergi buka buku baca, pergi tadah telinga dengar syarah, pergi mengkaji, meriwayat, melihat apa yang ditulis oleh para ulama. Ini sahaja bahagian yang keempat yang tinggal kepada kita. Kalau ini pun kita tak buat, Masya Allah, Subhanallah, telah rugi kita, khasarah. Maka sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah, telah dipermudahkan ilmu kepada kita dengan semudah-mudahnya. Maka yang tinggal kepada umat Islam adalah bahagian yang keempat, iaitu fil bahs, mencari ilmu. Bahsu ilm. Kita ni bahagian yang keempat, bahagian cari ilmu, mengkaji dia. Sebab tu kata Imam Ali bin Ahmad Al-Khawarizmi, Imam Ali bin Ahmad Al-Khawarizmi meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Hatim. Abdurrahman bin Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim, bahawa beliau ketika mana menuntut ilmu hadis, pernah satu ketika teringin nak makan ikan. Yalah, mereka pun manusia, teringin nak makan ikan. Mereka kumpul duit, satu rumah sewa, mereka sewa satu rumah. Ada geng-geng menuntut ilmu ni, mereka sewa satu rumah. Antaranya Imam Ibnu Abi Hatim, mereka sewa satu rumah. Mereka menuntut ilmu, duduk rumah tu. Dan rumah tu tidak lain tidak bukan jadi tempat letak barang. Sebab jarang mereka tidur, melainkan menjadi tempat letak barang, dan mereka berulang-alik menuntut ilmu dari para ulama. Dikatakan Imam Ibnu Abi Hatim beberapa hari tidur di pintu rumah para imam, para imam-imam hadis, demi nak mendapatkan riwayat. Tidur depan rumah, depan rumah Tok Guru. Kat luar rumah lah, bukan dalam rumah, luar rumah. Tok Guru tak jemput masuk lah. Tok Guru pun tak tahu. Mereka ni nak menuntut ilmu sebab nak cari hadis. Tuan-tuan, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ali
kata Imam Ali bin Ahmad Al-Khawarizmi meriwayatkan daripada Imam Ibn Abi Hatim bahawa Ibn Abi Hatim satu ketika pernah dia orang kawan-kawan dia teringin nak makan ikan, mereka beli ikan. Mereka pergi beli ikan, maka mereka pun nak masak ikan tu balik rumah. Tapi disebabkan kerana kesibukan dengan jadual menuntut ilmu, maka mereka tak jadi nak masak ikan tu pada hari tu. Lepas tu mereka simpan lagi ikan tu, mereka kata esok kami masak. Esoknya pun sibuk lagi, tak masak-masak lagi. Lepas tu esoknya lagi sibuk, tak masak lagi. Sehingga ikan itu 7 hari tak makan. Akhirnya ikan tu jadi busuk. Dan disebabkan kerana tidak mahu membazir, kata Imam Ibn Abi Hatim, mereka makan ikan mentah tu. Mereka makan ikan busuk tu mentah-mentah. Dan akhirnya mereka semua sakit perut 3 hari. Diriwayatkan bahawa bagaimana keadaan para talib ilm, sibuk menuntut ilmu, tidak ada masa. Dan sangat menipu tuan-tuan. Sangat berdusta dan bohong orang yang mengaku mengajar ilmu dan menuntut ilmu tetapi mempunyai masa yang sangat lapang. Sangat bohong orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tapi masa dia lapang. Sebab tu tuan-tuan, adalah menjadi satu kelaziman para a'immah, para ulama-ulama dan para penuntut ilmu, melainkan dia punya otak dia, memang gear dia punya enjin dia macam Syekh Said Said Al-Kamali, yang baru, ulama yang baru mai dari Morocco baru ni. Syekh Said Al-Kamali Al-Maliki. Kalau ulama yang jenis otak macam dia, macam Imam Syafi'i, yang ilmu semua dalam kepala, al-mutun semua dalam kepala, hafaz, level tu tak payah bawa kitab lah. Kalau ulama ustaz yang benda remeh pun dia boleh mengarut, boleh lupa, maka menjadi kelaziman para a'immah mereka ada muzakirat. Muzakirat ni macam buku nota, macam buku nota kecil. Apa dia muzakirat ni? Dalam ni kita bubuh fawaid, faidah ilmu. Jadi para ulama atau para a'immah atau para talabul ilm, para tulab ni, menjadi satu kewajipan dia kena ada muzakirat. Imam-imam salaf semua ada muzakirat. Imam Ahmad dia ada muzakirat dia. Yang mana muzakirat ni kita catat nota-nota penting dan kita bawa pergi mana-mana usung. Jadi asatizah, ustazah, ustaz-ustaz yang duk berceramah ni, dia kena ada satu muzakirat, dia catat faedah-faedah, ilmu-ilmu dia, poin-poin. Sekali lagi dia nak ceramah apa, dia nak kena tulis fatwa-fatwa, atau dia nak kena tulis riwayat apa, ilmu rujukan apa, dia kena tulis. Kalau tidak, kalau dia tak tulis ni, sasah dia pembohong, dia pergi goreng. Sekali lagi nak ceramah masjid ni, sekali lagi masjid ni, sekali lagi masjid ni, gorenglah belakang. Habis hancing masjid-masjid yang dia pergi. Sebab tu tuan-tuan, nak buat muzakirah ni kita kena study, kena buka malam ni nak tengok. Ni nak baca hadis riwayat Abi Hurairah, hadis riwayat Muslim berkenaan dengan bab wasiyatu bin nisa, dia kena buka dalam Syarah Al-Minhaj. Imam Nawawi kata apa? Apa perbahasan hadis ni? Berkenaan apa? Supaya apa yang dia cakap masih dalam ruang lingkup ilmu yang dibahaskan oleh para ulama, bukan tersasul, bukan mengarut. So bagaimana satu orang penceramah tuan-tuan yang padat jadual dia, ceramah sana, ceramah pagi, ceramah siang, ceramah malam, ceramah, bila dia nak buat rujukan? Tak apa, dia memang hafaz hadis Nabi pun salah baca kan, benda remeh, hadis sahih dhaif pun dia tak boleh beza, macam mana kata hafaz? Maka sebab itu menjadi satu kelaziman kena ada muzakirat, bawa pergi mana-mana, duk baca, duk bahas, sambil duk mengajar, sambil rujuk muzakirat. Betul tak aku baca ni? Betul tak riwayat ni? Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jadi kita duk kena faham, bila nak menuntut ilmu ni kita kena kuasai lapangan ilmu supaya kita dapat menyampaikan ilmu yang sebenar. Sebenar tu macam mana? Yang dikendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian,
Kita sambung pada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi. Kalau kita dengar orang sebut sallallahu alaihi wasallam atau qala Rasulullah, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkataan Nabi, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar atau qala ghairahu. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini kita dah baca. Kata Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kata Rasulullah, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin, seorang lelaki yang beriman, yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang lelaki yang beriman membenci perempuan mukminah yang lain. Seorang lelaki yang beriman jangan benci perempuan. Orang yang beriman dia tak boleh benci perempuan, kerana Nabi sayang perempuan, Allah sayang perempuan, Nabi sayang perempuan, orang yang beriman akan sayang perempuan. Maka orang yang beriman dia tidak akan membenci wanita. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kariha minha khuluqan, kalau dia benci satu perangai perempuan, radiya minha akhar, dia akan suka pada perangai yang lain. Orang perempuan ni dia ada perangai. Ada perangai yang kita suka, ada perangai yang kita tak suka. Kalau kita benci satu perangai perempuan, Allah akan menjadikan pada wanita itu perangai yang lain yang akan kita suka. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka sebab itu kata para ulama bahawa orang-orang perempuan mereka ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan berbentuk rezeki. Perempuan itu sendiri rezeki. Maka Allah bagi pada setiap perempuan ni ada perangai dia. Maka sebab itu disebut farikatil mar'atu zawjaha wa farikaha zawjuha. Farikat ni maknanya benci. La yafraq atau la yafraq daripada kalimah faraqah. Faraqah ni makna benci, tak suka. Menyampah, orang Arab kata menyampah. Kalau kamu menyampah dengan satu perangai perempuan, radiya minha akhara atau ghairahu, Allah akan menjadikan pada perangai dia ada yang kamu akan suka. Ada orang perempuan perangai dia suka duk gigit jari. Ni kita cukup pantang tengok orang perempuan gigit jari. Kita akan suka perangai dia hak lain pula. Kan? Dia kita dah suka perangai dia hak lain pula. Jadi sebab itu kata para ulama hadis ini menunjukkan bahawa untuk melihat atau menilai seseorang secara keseluruhan, tidak menilai seseorang pada satu perangai atau satu sifat buruk yang tercela. Maka sebab itu Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamun Nubala dalam menilai para a'immah dan para ulama, para tokoh-tokoh, para nubala. Nubala ni dari Nabil. Nabil tu mulia. Nubala orang-orang mulia, orang-orang hebat, tokoh-tokoh. Dalam menilai tokoh-tokoh umat Islam, kita tak boleh nilai satu benda saja, satu perangai dia yang kita tak suka. Dia pergi join maulid Nabi, bid'ah, ahli bid'ah. Tu dia senang kan. Dia menyertai politik lawan kerajaan, dia khawarij. Tu dia mudahnya. Kan? Dia apa? Dia mengatakan bahawa orang perempuan tak payah pakai purdah. Dia ni liberal, terus tomah liberal. Jadi kita tidak memahami definisi ilmu dengan sebenar. Mencampakkan ramai ulama dalam lembah fitnah kerana kejahilan kita. Maka setiap para a'imah ni, ulama ni, kita nak nilai dia, kita nilai keseluruhan fatwa dia. Kalau tuan-tuan nak tengok ulama-ulama yang mengeluarkan nawadir. Nawadir ni maknanya
fatwa-fatwa yang pelik-pelik lah. Fatwa-fatwa yang pelik-pelik. Ramai tuan-tuan, ramai ulama yang bagi fatwa pelik-pelik. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, anak murid Nabi, dia berfatwa bahawa orang perempuan dan orang lelaki kalau kahwin dalam ihram sah. Boleh. Kita duk belajar dalam mazhab jumhur, tak boleh kahwin dalam ihram, tak sah, dosa. Sebab Ibnu Abbas mengatakan laki perempuan kahwin dalam ihram sah. Kerana kahwin ni macam jual beli, macam muamalat. Kahwin ni macam jual beli. Ada akad, ada ijab, ada qabul. Kan kita beli kan, saya beli, saya jual. Ada ijab, ada qabul. Maka dalam nikah pun sama. Maka Imam Ibnu Abbas menyamakan nikah dengan jual beli. Dia kiaskan nikah dengan jual beli. Maka bagi dia, kalau orang perempuan dengan orang lelaki kahwin walaupun dalam ihram, di Mekah ihram, tengah ihram, sah nikah. Tapi fatwa ni menyalahi jumhur, menyalahi sahabat yang lain. So setiap ulama ada nawadir dia. Nawadir ni maknanya daripada kalimah nadir. Nadir ni yang pelik, yang janggal, yang jarang. Fatwa-fatwa yang tertolak. Ada rukhsah. Maka sebab itu kita tak boleh ambil fatwa-fatwa yang ringan, yang nawadir, yang macam ni, yang dilarang oleh para ulama. Kalau kita pergi ambil yang kita panggil dalam kaedah fiqh tatabu' ar-ruqas. Tatabu' ar-ruqas. Pergi ambil rukhsah para ulama, maknanya ambil fatwa-fatwa pelik-pelik para ulama ni, kita akan himpunkan dalam Islam benda-benda yang fasik. Seorang ulama Mekah yang terkenal, saya tak nak sebut, saya lagi tuan-tuan pergi cari. Dia memfatwakan boleh liwat isteri. Nah, ya kan. Bahkan ada seorang alim faqih tabi'in di Mekah yang mengamalkan mut'ah. Haram, ditolak oleh para ulama, tapi dia pergi buat. Sebab tu kalau kita pergi himpunkan fatwa-fatwa ulama a'imah, dia jadi masalah. Begitu juga orang-orang kufah. Orang-orang kufah mengatakan arak ni tuan-tuan, dia minuman yang diperbuat daripada anggur saja. Anggur dan daripada bijirin, seperti anggur tamar dan daripada apa? Daripada anggur lah, dia kata daripada anggur. So kalau kata kita pergi peram anggur, dia jadi arak, dia dah jadi fermentation. Kita proses fermentation tu, dia jadi mabuk, maka itu arak. Jadi khamar. Tapi kalau guna gandum, kalau guna barley, kalau guna buah lain, itu bukan arak. Whisky tuan-tuan, whisky buat pada barley, boleh naya tuan, ikut fatwa ni. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut setiap yang memabukkan itu arak, dan yang arak itu haram. Tapi dia kata arak ni, Nabi kata mabuk ni buah anggur ya. Tamar ya. Anggur dan kurma ya. Anggur dan kurma saja. Selain anggur kurma, gandum, bijirin lain boleh. Naya tuan, naya. Orang Melayu kita boleh buat tuak. Tuak pakai tapai buat tuak. Jadi sebab tu kita sebut bahawa di sini para ulama ada dia punya fatwa-fatwa yang pelik-pelik. Dah bahkan kalau kita terjun dalam fiqh ni, sebab tu ulama-ulama dulu, mereka kata geng-geng ahli fiqh ni, ulama dulu, mereka kata ahli fiqh ni, mereka ni banyak berkecimpung dengan benda-benda yang fusuk, benda-benda fasik. Ulama dulu, mereka ulama hadis, mereka tak suka orang fiqh. Kan bergaduh dulu aliran fiqh dengan aliran hadis. Kita tengok ambil Imam mazhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia sendiri ada dua fatwa. Dia ada dua fatwa. Qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim, apa dia fatwa qaul qadim? Istilah para ulama, qaul qadim, fatwa lama Imam Syafi'i, maqalahu Syafi'i. Maqalahu Syafi'i wa huwa bil Misri. Maqalahu Syafi'i wa huwa bil Iraq. Apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Iraq, itu qaul qadim. Maqalahu Syafi'i
wa huwa bil Iraq. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Iraq, itu dipanggil qaul qadim, pendapat lama. Pendapat lama Imam Syafi'i sangat-sangat berbeza dengan pendapat baru, 180 degree. Manakala qaul jadid, pendapat baru, fatwa baru Imam Syafi'i, mazhabul jadid, mazhab baru dia, maqalahu Syafi'i wa huwa bil Misri. Apa yang dicakapkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir, fatwa ketika di Mesir. Sebagai contoh, bab qada puasa dan qada salat. Imam Syafi'i ketika mana beliau berada di Iraq, Imam Syafi'i ketika berada di Iraq, dia mengatakan bahawa mak bapak boleh qada solat anak yang mati, mak bapak boleh qada puasa anak yang mati. Sebab berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Al-Bukhari, hadis sahih, Nabi sebut, Nabi kata, siapa yang mati, man mata, siapa yang mati dan dia ada tinggal puasa dia, maka wali dia yang menggantikan bagi dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis daripada Aisyah. Hadis daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati dan dia tinggal puasa, wali dia yang kena ganti bagi dia, kena qada bagi dia, wali dia ganti dia. Imam Syafi'i pegang hadis ni masa di Iraq. So kalau ada orang meninggal, dia ada wali dia, wali dia kena qada puasa bagi dia. Itu mazhab qaul qadim, mazhab lama Imam Syafi'i. Dan bila Imam Syafi'i berhijrah atau berpindah ke Mesir, fatwa jadid Imam Syafi'i, wali tak boleh qada puasa anak dia. Seseorang tak perlu qada puasa orang lain atau ganti solat orang lain. Maka bila Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, fatwa jadid, hadis ni walaupun sahih, Imam Syafi'i dah tak pakai hadis ni. Imam Syafi'i jadi liberal ke apa? Tak pakai hadis? Bukan. Kerana bila dia berpindah ke Mesir, dengan keluasan fiqh Imam Syafi'i semakin matang, Imam Syafi'i semakin lama mengkaji. Bagi Imam Syafi'i, beliau mendapati bahawa hadis-hadis ini mempunyai qarinah atau mempunyai ilah yang tersendiri yang tidak membawa hukum yang kelihatan. Maka bagi Imam Syafi'i, setelah dia berpindah ke Mesir, dia mendapati hadis Nabi SAW yang menyuruh wali ganti qada puasa anak dia, atau orang yang meninggal, wali dia kena ganti. Imam Syafi'i mendapati bahawa hadis ni tidak diamalkan. Makna dia tak diamalkan. Pasal apa? Kerana beberapa sebab. Antaranya hadis ni memberi maksud khas, bukan secara umum pada orang ramai. Dia yang kata wali kena ganti puasa anak dia ni, atau orang yang di bawah tanggungan dia ni, apabila puasa itu ditinggalkan dan wali dia perlu membayar fidyah. Itu maksud bayar fidyah. Dan yang kedua, Imam Syafi'i melihat kepada ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, la taziru waziratun wizra ukra. Seseorang tidak akan tanggung dosa orang lain. Dan hadis Nabi SAW yang umum, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Bila mati anak Adam, terputus amalan dia. Maka Imam Syafi'i kemudian berpegang, Imam Syafi'i berpegang, seseorang yang mati, puasa dia, solat dia, kita tak qada. Itu bukan tanggungan kita, bukan tanggungan wali dia nak qada puasa dia atau solat dia. Ini pendapat baru Imam Syafi'i, hasil kajian terbaru Imam Syafi'i. Tuan faham? Tak qada. Itu pendapat dia di Mesir. Tetapi para ulama Syafi'iyah, mereka tak ambil fatwa terkini Imam Syafi'i, tak ambil fatwa terbaru. Tuan-tuan pelik Inilah tuan-tuan, dalam ilmu fiqh dia lain cara dia. Ilmu fiqh ni dia tak macam ilmu lain. Kita kalau dalam perbahasan,
Kita mesti nak ambil pendapat terkini. Latest view, pendapat terkini, latest opinion. Itu menunjukkan dia punya pegangan dia. Pendapat lama dia kita tak pakai. Dulu dia kata UMNO kafir, tak pakai. Kan, dulu kita kata UMNO kafir. Dululah ada satu ulama kata UMNO kafir. Kita tak pakai dah pendapat tu, dah lama dah. Amanat tu pun dah buang ke sungai dah. Pendapat baru dia, UMNO adalah rakan. UMNO adalah rakan kongsi, rakan seperjuangan. Kita kena merapatkan soft. Itu fatwa baru. So kita nilai orang dengan fatwa baru dia. Fatwa lama kita buang lah. Mana tuan? Ni contoh. Amanat lama dia tak pakai, amanat baru. Ni pihak raya baru ni tak tahu UMNO jadi musuh balik, tak tahu. So itu fatwa baru. Tetapi dalam bab fiqh dia tak macam tu. Dalam bab mazhab ni dia pelik sikit. Tuan-tuan, saya susah nak explain dekat tuan-tuan, tapi kalau mengaji bab usul mazhab, ulama-ulama Syafi'iyah mereka kadang-kadang merojehkan pendapat Imam Syafi'i yang qadim, dan itu yang dipilih sebagai pendapat mazhab. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah dalam bab qada puasa, pendapat qadim. Sebab tu ada amalan tolak berah tau. Kan duk tolak berah tu, bila meninggal satu orang, waris dia, ahli keluarga dia pakai duk tolak berah. Tolak berah. Si mati ni ada tinggal puasa 10 hari, 10 cupak, 10 gantang. Tolak berah. Beli berah balik, tu tolak balik berah. Beli balik berah, tolak balik berah. Beli tolak balik berah. Orang muda dia pun tak tahulah. Orang lama dia pun tahu duk tolak berah ni. Kena kalau bertahun-tahun tak puasa, tu dia bergunung berah. Duk main tolak, pakai kata tolak. Kat kampung saya dulu pakai kata tolak. Berah tak kata tolak. Tolak berah kata tolak tu. Lepas tu kawan dia pun tolak kata tolak. Lah dia punya ekstra cerdik ni, ijtihad cerdik depa ni, popok orang kampung ni. Sebab berah tu banyak sangat, nak buh kata tolak pun makcik tu tak larat nak tolak. Lepas buh dalam van. Ghostan van tu. Ghostan ke belakang. Lepas tu dah beli berah tu, jalan van tu ke depan pula. Ghostan ke depan. Betul tuan-tuan, depan mata nampak. Kalau tanya saya lah, patut makcik dengan kawan-kawan pakcik ni semua duduk belakang van tu, ghostan lenyek sekali lah. Arwah semua senang. Selesai bayaran semua. Dia duduk main ghostan van. Pasal apa jadi macam tu? Sebab mazhab Syafi'i sekarang pakai qaul qadim, pendapat lama. Banyak tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i hari ini kita pakai pendapat lama Imam Syafi'i. Makna kata kalau Imam Syafi'i masih hidup, dia pun tak setuju. Ini aku dah tolak pendapat ni, pakai apa lagi? Tapi dalam mazhab dia tak kira macam tu. Itu masalah dia. Dia memang itu ulama-ulama duk bahas pasal apa ulama Syafi'iyah, ulama mazhab kemudian banyak pakai fatwa Imam Syafi'i yang lama. Dia tak ambil yang baru. Sebab mereka merajihkan fatwa yang tu, ashabul wujuh. Ni puak-puak mazhab Syafi'i ni dipanggil ashabul wujuh. Siapa dia ashabul wujuh? Ulama-ulama fuqaha Syafi'iyah, yang mereka inilah yang mentarjihkan fatwa dalam mazhab Syafi'i, yang menjadi pegangan kepada mazhab Syafi'i. So jadi bila kita sebut mazhab Syafi'i itu, dia bukan semata-mata pendapat Imam Syafi'i. Sebab kalau pendapat Imam Syafi'i, pahala si mati tak sampai kepada pahala kita tak sampai pada arwah, tak sampai pada si mati. Pahala tak sampai. Kirim pahala dalam mazhab Syafi'i sampai. Dalam mazhab Syafi'i kirim pahala sampai. Imam Syafi'i tak sampai. Dia macam tu. Dia pasal duk ambil pendapat lama ni. Dia pilih pendapat yang mana yang sesuai dengan kaedah mazhab dia. Jadi sebab tu kita kena, sebab tu kalau tuan-tuan perasan, orang-orang yang mengaji mazhab Syafi'i, dia bukan mengaji al-um, dia bukan mengaji ar-risalah, dia akan mengaji kitab-kitab Syafi'iyah seperti Majmu', dia akan mengaji kitab seperti Raudatul Talibin, kitab Raudah, dia akan mengaji fatwa Imam Ibn Hajar,
Imam bukan Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, dia akan mengaji ni fatwa-fatwa ni. Imam Ar-Ramli, Imam As-Subki, fatwa-fatwa mereka, ulama-ulama ashabul wujud dalam mazhab Syafi'i. Itu. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka kita nak sebut bahawa dalam fiqh dia ada kaedah dia. Jadi Nabi SAW menyebut bahawa dalam menilai wanita, jangan nilai secara satu perkara, tengok semua, tengok perspektif. Habis macam mana kita nak meminang perempuan? Tak logik lah tuan-tuan nak pinang perempuan dalam keadaan tak kenal dia. Jawapannya, kita bila nak meminang perempuan, yang dilihat adalah pada 3 perkara, kata para ulama. Satu, kesuburan. Hal ni yang dilihat oleh para salaf, subur. Nak kahwin ni, Nabi tak bagi kahwin dengan perempuan yang mandul. Sebab apa? Sebab nak ada keturunan. Matlamat pernikahan ada keturunan. Tapi lah ni tak gunalah. Pasal lah ni kahwin hak subur pun ambil contraception. ambil apa nama perancang keluarga. So memang tak guna jugalah yang tu. Satu, kahwin lihat keturunan. Yang kedua, dicari pada wanita bila kita meminang dia adalah dilihat pada agama dia. Pada agama dia. Apa makna pada agama? Bukan pada ilmu dia banyak tak banyak, tetapi pada ketaatan dia. Itu yang dilihat, ketaatan dia, patuh dia, patuh pada agama tu. Ramai orang kata dia ni beragama ustaz, dia ustazah belum tentu patuh pada agama. Yang dilihat pada agama tu pada patuh dia, taat pada agama tu. Dan yang ketiga ialah pada perangai dia, akhlak dia, pada perangai dia. Macam mana nak tengok perangai dia? Dilihat pada kebersihan diri dia, pada percakapan dia, pertuturan dia dan sebagainya. Baik, kita sambung pada hadis yang berikutnya. Wa an Amr bin Ahwas al-Jushami, wa an Amr bin al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqulu ba'da anna hamidallahu ta'ala wa asna alaihi wa zakkara wa wa'aza summa qala ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanin indakum laysa tamlikuna minhunna syai'an ghaira zalika illa an ya'tina bifahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna fi madaji' wadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan fa haqqukum alaihinna alla yu'tina furushakum man takrahuna wa la ya'zana fi buyutikum liman takrahuna ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Daripada Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada', haji perpisahan. Nabi sebut dalam banyak panjanglah. Haji wada' ni Nabi ceramah banyak. Selepas Nabi sebut hamidallah wa asna alaihi wa zakara wa wa'aza. Selepas Nabi bagi puji Allah, selepas Nabi Nabi memuji Allah, wa asna alaihi, Nabi memberikan kata-kata sanjungan kepada Allah, wa zakkara, Nabi bagi peringatan, wa wa'aza. Wa wa'aza ni Nabi bagi nasihat-nasihat, wasiat kepada para sahabat. Nabi sentuh pasal perempuan. Nabi kata ala wastausu bin nisa'i khairan,
ketahuilah kamu hendaklah kamu berbuat baik kepada kaum wanita. Fa innama hunna awanin indakum, kerana orang perempuan ni adalah tawanan bagi kamu para lelaki. Orang perempuan ni jadi panduan kepada suami dia. Maknanya dia terikat dengan lelaki dia, itu maksud Nabi. Dia tak bebas. Perempuan kalau dia kahwin, dia tak bebas. Dia mesti minta izin suami dia. Nak pergi mana-mana dengan izin lelaki dia. Nak pakai apa kena izin lelaki dia. Nak buat apa kena izin lelaki dia. Nak belanja apa ikut lelaki dia. Para ulama mengatakan orang perempuan dia bebas ketika menjadi isteri, berhak buat keputusan untuk diri dia cuma dalam 4 perkara. 4 perkara ya, hal lain semua lelaki dia. Apa makna 4 perkara? Kebebasan bagi wanita, yakni dalam tahrirul mar'ah, kebebasan wanita. Satu, dalam berbelanja pada duit yang dia warisi. Mal, harta yang dia waris daripada keluarga dia, hak tu duit dia. Jangan duk usik. Hak tu duit dia, jangan duk usik. Duit daripada keluarga warisan dia, pusaka dia. Bapak dia mati tinggal 20 bilion. Ada orang derma duit dalam akaun bapak dia. So kalau macam tu, dia bebas belanja ikut suka dia. Dia nak bagi, dia nak bagi duit kat si fulan siapa-siapa pun, itu duit dia. Laki dia tak boleh marah. Bahkan dia boleh sedekah kat laki dia. Dia boleh bayar zakat kat laki dia. Kaedah dia, orang perempuan boleh bayar zakat kat suami, boleh. Orang perempuan boleh bayar zakat kat suami dia. Dan duit tu duit daripada harta pusaka dia. Harta pusaka kena bayar zakat tuan. Dia ada mah banyak, dia boleh bayar zakat bagi kat laki dia. Baik, itu yang pertama, hak kebebasan wanita. Yang kedua adalah menjadi kebebasan bagi wanita untuk, kata para ulama, memakai apa yang dia suka ketika suami dia tak ada, atau memakan apa yang dia suka ketika suami dia tak ada. Dia nak makan apa, dia nak pakai apa, suka hati dia, suami dia tak ada. Selagi mana tidak melakukan benda yang haram. Dia duduk rumah, tiba-tiba teringin nak pakai baju Batman, pakailah. Laki tak ada, pakai kostum, boleh. Laki dia tak suka Batman, laki dia bukan DC, dia Marvel. Laki dia geng lain, dia suka Iron Man, laki dia tak apalah, suami dia tak ada, dia pakai. So yang kedua, memakai dan makan apa yang dia suka ketika suami dia tak ada. Kalau suami dia ada, tak boleh, mesti ikut kehendak laki dia. Bahkan dia nak puasa pun kena minta izin daripada suami dia. Tapi kalau suami dia tak ada, dia boleh makan apa saja. Dia boleh makan apa saja. Sebab dia sabit dalam syair orang Arab. Sebagian syair orang Arab, dia kata bila suami dia tak ada, dia gemuk. Suami dia tak ada, dia kekar apa saja. Suami dia ada, dia kuri. Kita boleh lihat dalam syair, dalam hadis Aisyah yang cerita pasal 7 lelaki tu. Abu Batnin, Abu Lahmin. Hadis Abu Lahmin, Abu Lahab. Bukan Abu Lahab, Abu Lahmin. Bapak daging. Ada hadis tu. Bukan 7 orang, 12 orang wanita duduk mengadu ke Aisyah. Seorang-seorang perangai lelaki masing-masing. Hadis tu cukup bagus kalau kita syarah. Dia pasal rumah tangga. Hadis berkenaan dengan cerita-cerita rumah tangga dalam hadis Aisyah. Sebenarnya saya ada tulis buku pasal hadis tu. Saya ada bagi syarah pasal rahsia rumah tangga dari hadis Aisyah. Nantilah kita cari masa kita buat daurah ke apa pasal buku tu. Dia memang tak terbit lah. Saya dah give up lah terbit buku ni. Simpankan nak cucu je lah, buat pusaka. Baik tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW dia ada cerita. Ini jadi orang perempuan, dia kalau dia lelaki dia tak boleh. Dia kena jaga makan dia kena jaga minum dia, dan dia tak boleh nak pakai sesuka hati. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama menyebut bahawa sesungguhnya kaum wanita itu mempunyai kebebasan di dalam doa dia.
Perempuan dia boleh berdoa kat siapa saja dia nak. Dia tak payah minta izin lelaki dia. Doa ni tuan-tuan, kita bebas doa siapa saja. Doa lah. Satu, harta yang dia waris. Dua, makan dan pakai ketika suami dia tak ada. Yang ketiga, doa. Dia boleh berdoa apa saja. Dia boleh doa apa saja. Ibadat dia kena minta izin lelaki dia kalau ibadat sunat. Perempuan dia nak qiyamul lail, mesti izin lelaki. Dia nak puasa sunat, izin lelaki. Lelaki dia kata, aku tak nak hang qiyamul lail. Aku nak hang teman aku sepanjang malam main tengok bola. Tengok bola lah dia. Dia itulah kata, saya ustaz kaki ibadat setiap malam qiyamul lail tahajud. Kahwin dengan si Mamat ni duk kerja tengok bola malam-malam. Nak buat macam mana? Tak suami. So sebab itu perempuan dia ada hak dia. Tapi itulah kebebasan para ulama. Perempuan ni 4 bila dia kahwin. 1, harta yang dia pusaka. 2, dia punya makan pakai lelaki dia tak ada. Yang ketiga adalah doa dia. Doa dia boleh bebas apa saja. Baik. Kenapa harta dia disebut harta pusaka? Bukan harta dia berniaga. Kalau dia berniaga, lelaki dia ada hak. Kalau dia bekerja, lelaki dia ada hak. Habis ustaz dia kata gaji perempuan milik perempuan, gaji bini lelaki tak boleh sentuh. Itu dia ada masalah, perbahasan panjang kat situ. Kalau nak pakai kaedah tu, lelaki gaji perempuan, isteri suami tak boleh sentuh, masa perempuan mesti dapat masa dari lelaki. Hang nak kerja, masa hang milik lelaki hang. Lelaki tak pergi kerja macam mana? Kalau lelaki kata, oh hang nak kerja, gaji hang milih hang. Okey, hang jangan kerja. Aku tak izin kerja. Perempuan boleh kerja tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab para ulama menyebut bahawa waktu perempuan itu milik suami dia. Sedangkan puasa sunat pun tak boleh puasa tanpa izin suami. Ini kan pula boleh pergi kerja, pergi cari duit. Pergi cari duit tak wajib bagi perempuan. Maka dia pergi cari duit itu, maka itu ada bahagian lelaki di atas dia. Cuma ulama kata itu adalah berbalik kepada ma'ruf. Kepada ma'ruf. Maknanya budi bicara. Budi bicara. Benda ni orang panggil common sense lah, common sense. Common sense. Maknanya bayar bil elektrik, bil api, bil air, orang perempuan pun kalau suami minta kena bayar. Dia tak boleh buat akaun asing lah. Boleh akaun asing, tapi dia kena ingat bahawa tanggungjawab dia ada. Sebab dia bekerja tu, masa tu diizin oleh suami dia. Alah ustaz, suami saya pun dia pergi kerja. Kalau saya duduk rumah pun bukan boleh jumpa dia. Tak kira lah. Kalau dia kata kerja hang tengok ikan lah. Dalil. Kita cakap jangan cakap kosong, ada dalil. Dalil dia hadis Asma binti Abi Bakar. Yang mana Zubair menyuruh Asma. Zubair bin Awam, dia sahabat Nabi, dia bertugas jadi wakil Nabi, utusan Nabi, wakil Nabi, sibuk dengan Nabi. Maka tugas-tugas Zubair cuci kereta. Zaman dulu tak ada kereta, dia ada kuda. Maka Asma kena jaga kuda Zubair, kuda perang Zubair. Tuan-tuan yang pernah terlibat dengan haiwan akan tahu, binatang yang terlibat dalam perang ni tuan-tuan, dia bukan macam binatang bodoh ni, binatang ganas. Kuda perang ni tuan-tuan, kuda yang bunuh orang ni, dia langgar orang, pijak orang, yang kalau medan perang tu repuh musuh tu. Kuda liak, kuda yang jenis garang. Asma binti Abi Bakar, dia duk kena mandikan kuda tu, duk urus kuda tu. Dan dia setiap hari berjalan 2 farsakh. 2 farsakh bersamaan dengan 5 km. Berjalan bawa gandum, bawa kurma atas kepala. Sabit dalam hadis. Dan Asma binti Abi Bakar dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dia kata dia tak ada masalah buat kerja tu, dia benci satu ya, urus kuda Zubair. Kuda ni jahat, bukan jahat, kuda ganas. Dia tak suka urus kuda tu. Bukan kuda betina, kuda jantan. Kuda ni tuan-tuan, kuda jantan ni lolak. Saya tak nak sebut lah. Kuda ni lolak. So Asma kata dia benci urus kuda Zubair. Hak tu dia tak suka, hak lain okey. Urus kuda dia tak mau. Tapi dia buat tak? Dia buat. Itu tugas dia sebagai isteri.
So maknanya para ulama menyebutkan perempuan dia hak suami dia. Nabi sebut dalam hadis ni, perempuan tawanan bagi suami dia. Tuan-tuan, tawanan dalam penjara, bila dia buat banduan dalam penjara, dia buat kerja ke apa, hasil dia dapat kat penjara, bukan dapat kat banduan. So perempuan dia kerja, gaji dia boleh pakai, tapi dengan budi bicara suami dia, bincang. Islam tak tetap berapa, bincang, common sense. Ini yang kita nak kena faham. Tapi kalau laki sak dadah, laki sak dadah tu cerita lain lah. Dia ada bab lain pula. Bagi kat laki sak dadah, tu tak boleh lah. Yang tu kena bawa pergi mahkamah lah supaya ada restriction order. Itu cerita lain. Secara umum dia macam tu. Jadi para ulama menyebut bahawa wanita ini dia adalah merupakan tawanan bagi suami-suami dia. Baik. Jadi kata Nabi SAW, tadi kita dah sebut 3 kan. Yang keempat, kebebasan tahrirul mar'ah, kebebasan bagi perempuan. Yang keempat adalah di dalam hak untuk dia berhak melahirkan anak dia dan menyusukan anak dia mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak tanpa gangguan dari suami dia. Orang perempuan dia boleh membesarkan anak dia, melahirkan anak dia ataupun menyusukan anak dia. Maknanya apa? Maknanya hak bagi perempuan untuk melahirkan. Orang lelaki tak boleh kata kat isteri dia, jangan beranak. Tak boleh. Orang lelaki tak boleh kata pada isteri dia, aku tak nak hang beranak. Tak boleh. Itu hak suami isteri. Sabit dalam hadis, air mani suami milik isteri. Maka sebab itu orang perempuan dia ada hak atas air mani suami dia. Mana kalau suami dia sebagai ulama fiqh mengatakan kalau lelaki dia nak beristimta', saya maaflah saya sebut benda yang tak berapa nak elok, tapi saya kena sebut ni ilmu. Istimna' ni maknanya kita kata onani. Orang lelaki tak boleh onani kalau ada isteri, sebab air mani dia milik isteri dia. Orang lelaki dia tak boleh beronani kalau ada isteri, sebab air mani dia milik isteri dia. Maka dia tak boleh onani tanpa izin isteri dia. Sebagian ulama fiqh mengatakan dia mesti dapat izin isteri dia. Atau kalau dia nak beronani, menggunakan tangan isteri dia atau bahagian tubuh isteri dia, sebab itu milik isteri dia. Air mani dia milik isteri dia. Maka berdasarkan usul itu kata para ulama, perempuan dia berhak melahirkan anak, suami tak ada hak halang dia. Jadi suami tak boleh paksa isteri makan contraception. Tiba-tiba lelaki kata cukuplah, anak kita dah ramai lah, hang tak payah beranak lah, kan? Isteri dia kata tak boleh, saya nak anak ni, hak saya. Dalam Islam ada 4 ni yang dijamin. Tak boleh buat apa. Sebab yang menahan sakitnya perempuan juga, kan? Saya yang sanggup tanggung beranak ni, saya yang sanggup tanggung sakit. Laki jawab, iyalah yang nak tanggung nafkah aku juga. Tak boleh buat apa, itu memang hak isteri. Hak isteri. So jadi orang perempuan dia ada 4 hak ni. 1 hak harta yang pusaka, 2 hak makan minum masa suami dia tak ada. Yang ketiga dia ada hak untuk berdoa pada siapa yang dia suka. Yang keempat melahirkan anak, hak pada anak dan mani suami dia. Itu hak dia. Jadi dalam hal ni kita kena faham yang disebut dalam kitab, dalam perbahasan tahrirul mar'ah, hak bagi wanita, bebas bagi dia. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, maka dalam hadis Nabi SAW kemudian Nabi sebut, Nabi kata laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira zalika illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Nabi kata kamu tak berhak ke atas perempuan melebihi apa yang ditetapkan oleh Allah, melainkan kamu melakukan perbuatan yang keji, yang nyata. Maknanya kalau orang lelaki menzalimi wanita melebihi hak yang Allah tetapkan, kita buat perbuatan keji. Fa in fa'alna fahjuruhunna fi madaji'. Kalau orang perempuan dia ada buat benda yang nusyus. Kalimah nusyus bermaksud derhaka. Nusyus bermaksud melakukan sesuatu yang menyalahi syarak atau hak laki dan perempuan. Kalau isteri melakukan nusyus atau tidak taat kepada suami, fahjuruhunna fi madaji', maka hendaklah suami-suami itu
mengasingkan tempat tidur mereka. Jangan tidur dengan isteri, hukum dia. Tuan-tuan, ini adalah rawatan dari sudut syarak bagi masalah rumah tangga. Cuma masalah dia, bila kita tak ikut sunnah, rawatan ni tak ada guna. Laki jangan tidur dengan isteri dia. Orang perempuan lagi suka padan muka, tak boleh tidur dengan aku. Orang suami ni dia tak nak tidur dengan isteri dia supaya nak didik isteri dia. Isteri pula lagi bagus tak jumpa muka ni. Maknanya apa? Maknanya tak mujarab sebab kita dah tak ikut acuan Nabi. Benda tu dah tak synchronize. Dia tak synchronize. Kerana pada zaman Nabi dan para zaman sahabat, sumber kebahagiaan perempuan suami dia. Kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah, mereka tak ada TV, mereka tak ada radio, mereka tak ada novel, mereka tak ada cerita, mereka tak ada filem, mereka tak ada apa. Orang perempuan ni, dia duduk rumah menguli tepung, dia duduk rumah memasak. Zaman tu tuan-tuan, dia tak ada slow cooker tuan-tuan. Masak daging tak ada slow cooker. So tuan-tuan boleh bayang tak masak daging berapa jam? Lepas tu dia tak ada market nak pergi beli daging fresh, dia kena sembelih sendiri. Dan orang perempuan zaman sahabat dia sembelih sendiri menatang. Lepas sembelih lapar, lepas lapar kena masak daging tu lama. Begitu juga gandum, bukan ada kedai mamak beli. Dia pun kena kisar. Sebab tu dalam hadis Zainab disebut Aisyah, dia selalu lena bila masak tepung. Sebab lama sangat dia tunggu-tunggu dia lena. Dia senang lena Aisyah. Bila Nabi tanya Zainab, Aisyah ni ada benda yang tak bagus tak? Pasal hadisul if, ketika Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Asal. Jadi Nabi pun tanya bukti dari para isteri dia. Apa yang kamu tahu tentang Aisyah? Lawan Aisyah ni Zainab binti Jahsy. Dia dengan Aisyah fight, sama-sama fight. Sama-sama macam anti lah, kutub utara dan kutub selatan. Daripada grup dia apa? Zainab dia ada pengikut dia. Dia ada isteri Nabi yang lain, rally belakang dia. Aisyah pun dia ada rally belakang dia. Macam kalau Hafsah dia geng Aisyah. Ummu Salamah dia geng Aisyah. Kalau Saudah dia geng Zainab. Daripada geng dia. Daripada geng. Walaupun begitu, ketika Nabi tanya Zainab binti Jahsy, isteri Nabi yang cukup cemburu dengan Aisyah, apa jawapan Zainab? Aku tidak mengetahui tentang Aisyah melainkan semua baik, kecuali satu, dia ni kalau masak mesti lena, mesti makanan hangit. Yang tu je buruk. Dia kalau masak hangit, dia kuat lena. Hak tu jadi mana kata isteri Nabi pun walaupun ni dia pun jujur, dia pun tahu satu sama lain isteri Nabi ni baik. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jadi nak sebut kata zaman dulu wanita dia duduk dalam rumah dia sibuk dengan rumah tangga dia, tak ada masalah lain. Dia tak ada TV nak layan dia. Laki tak balik, tak apa, ada TV Korea, ada marathon, boleh buat marathon. Tengok ni cerita Korea daripada siri 1 sampai siri 20. Laki balik pun tak perasan. Laki balik pun tak layan lagi, sabar nak tunggu habis cerita dia, nak tengok siapa bunuh. Zaman Nabi tak ada novel. Sahabat-sahabat tak ada novel, jadi mereka duk, orang perempuan ni tuan-tuan, the only cerita orang perempuan dapat laki dia. Sebab tu dalam perbahasan daripada Imam Ahmad, termasuk sunnah bercerita kepada isteri. Dan Nabi SAW sangat suka bercerita kepada isteri-isteri baginda SAW. Dalam hadis Bukhari daripada Aisyah bahawa Nabi SAW selalu malam-malam Nabi kumpulkan semua isteri, Nabi bercerita kepada mereka. Nabi buat cerita, sebab itulah hiburan wanita. Dia kalau cerita tak dapat cerita daripada Nabi, suami-suami mereka, mereka akan dapat cerita daripada sesama perempuan. Tetapi sesama perempuan pun modal tak banyak. Sebab orang perempuan ni dia tak travel. Orang perempuan duk sibuk masak tak travel. Jadi cerita dia pun bawang, kunyit, gandum, kurma, modal tak banyak.
Tapi kalau suami dia balik cerita daripada Syam, balik cerita daripada luar negara, cerita daripada jihad, cerita-cerita tu banyak cerita modal. Dan modal cerita paling besar zaman Nabi di kalangan para wanita, isteri-isteri Nabi. Maka sebab tu dalam hadis Bukhari satu hari kata Aisyah, Nabi SAW dia selalu kumpul isteri-isteri dia waktu malam, kumpul ramai-ramai, kumpul satu rumah ramai-ramai, dan Nabi akan bercerita. Satu hari Nabi tanya para isteri-isteri dia, Nabi kata, adakah kamu tahu hal ta'rifuna, adakah kamu tahu mal khurafat? Apa itu khurafat? Kamu tahu tak khurafat tu apa? Jawab isteri-isteri dia, khurafat tu maknanya cerita dongeng lah. Nabi kata khurafat tu sebenarnya nama orang. Itu kisah dia. Khurafat tu nama orang. Nabi cerita kat isteri-isteri dia. Ada seorang lelaki nama dia Khurafah. Dia ni kena colek dengan jin. Jin colek dia. Lepas tu dibawa ke perkampungan jin. Dan di sana dia tengok benda-benda yang pelik-pelik. Lepas tu bila dia dibebaskan oleh jin, maka dia pun cerita kat orang ramai kisah-kisah yang pelik-pelik. Lama-lama orang pun sebut cerita pelik-pelik, cerita khurafat. Nabi cerita ni dekat isteri-isteri dia. Isteri dia pun ceritalah dekat orang lain waktu memasak tu kan. Waktu tengah masak tu lah duk borak cerita-cerita lain. Sama dekat orang-orang Yahudi duk cerita kat isteri-isteri Nabi. Nabi pun balik, isteri-isteri Nabi duk cerita kat Nabi. Nabi pun sah kan. Ini cara hiburan orang dulu-dulu. Mana ada TV. Maknanya tuan-tuan, kalau suami tuan-tuan mengasingkan tempat tidur dengan isteri, naya isteri, mati kutu dia. Macam seolah-olah tarik handphone dari dia lah. Jadi hukuman dulu asing tempat tidur. Hukuman sekarang ambil phone atau tutup wifi. Ibarat macam tu lah. Orang perempuan kalau kata kita ugut dia, tak dengar cakap saya tutup wifi, saya ambil phone awak. Memang dia serabut lah. So itu lebih kurang perumpamaan kalau nak dikomparekan dengan zaman sekarang. Maknanya apa maksud Nabi fahjuruhunna fi madaji'? Dari sudut psikologi, isteri rasa terpukul, dia rasa terkilan, suami tak tidur dengan dia. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Dan kata Nabi SAW, dan kalau lepas tu pun dia masih lagi derhaka, maka pukul dia dengan pukulan yang tidak menimbulkan kesan atau tidak menyakitkan. Mubarrih ni maknanya daripada kalimah baraha, luka. Pukulan yang tidak membawa luka, itu maksud dia. Dan tuan-tuan, jangan dan haram memukul kawasan wajah. Berdasarkan hadis daripada Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza qatala ahadukum falyajtanibul wajha. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, iza qatala ahadukum, kalau kamu pergi perang, kamu bunuh seseorang, jangan pukul muka. Dalam perang tuan-tuan, kita tak boleh pukul muka. Dalam perang lawan musuh. Ini kan pula rumah tangga. Isteri kita bukan Yahudi, bukan Israel. Isteri kita bukannya orang musyrikin, nak pergi sepak muka dia. Orang musyrikin pun tak boleh pukul muka, Yahudi tak boleh pukul muka dalam perang. Nabi kata iza qatala ahadukum falyajtanibul wajah. Dalam perang jangan pukul muka. Maka pukul muka haram, sepakat para ulama. Sepakat para ulama pukul muka haram, kecuali dalam dua keadaan, kata Imam Ibnu Qudamah, iaitu ketika dalam perang tak ada jalan lain, nak bunuh dia sebab dia pakai baju perisai, boleh pukul muka. Nabi kata dalam perang tak boleh pukul muka, tetapi ulama membagi istisna dalam dua. Dalam perang kalau pakai baju besi tuan, naya pakai armor, baju besi, tembak tak mati, tinggal muka ya. Nabi kata jangan pukul muka, boleh. Ada istisna, boleh tembak muka dia. Tinju tak boleh. Tinju tak boleh pukul muka. Ini masalah tuan-tuan.
Orang kata Nabi pun bertinju dengan Rukanah. Tinju zaman Nabi bukan tinju macam ni, dia gusti, dia bagi jatuh kawan dia. Dia lebih wrestling, bagi jatuh. Bukannya bagi tumbuk muka. Tumbuk muka haram. Sepakat para ulama ijma'. Kecuali dalam perang, satu boleh tumbuk, boleh musnahkan muka kalau badan dia ni. Kalau ada ruang yang tempat lain, tak boleh muka. Balik pada hadis asal riwayat Al-Bukhari, iza qatala ahadukum falyajtanibul wajah. Bila dalam perang, Nabi kata jangan buat muka. Yang kedua, boleh pakai muka bila mana apa? Bila mana berlakunya sadamat. Sadamat ni macam contoh pakai bom. Pakai bom tuan-tuan, kita pakai bom atau infijar. Kita meletup kan. Itu memang tak boleh nak buat apa lah, muka memang hancur lah. Muka memang hancur. Alasan dia kata ulama fiqh, sebab muka ni jadi pengenalan, identiti, walaupun dalam perang. Mampulah tuan-tuan, kalau muka hancur macam mana kita nak kenal mayat muslim, mayat kafir kan? Jadi ini adalah antara asbab. Wallahu alam, dan banyak lagi lah. Makna kata dalam rumah tangga lagi lah tak boleh. Jadi Nabi sebut asing tempat tidur dan boleh pukul kecuali pukulan yang tidak menyakitkan atau tidak luka. Mubarrih ni luka. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau mereka taat kamu, jangan cari jalan nak susahkan depa. Jangan. Isteri taat saja nak bagi dia derhaka, suruh dia kira bulu kambing. Nanya. Kan? Atau tunggu ayam jantan bertelur. Ini perangai lelaki jahat, lelaki tak guna. So tak boleh tuan. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita berhenti dekat sini dulu. Cuma sebelum kita berhenti ni, saya nak sebut bahawa dalam perbahasan lelaki dan perempuan ni, dia ada banyak dipanggil muskilat, atau dipanggil muskilat dan mukhtalif, ataupun kita sebut takwil. Takwil. Apa maksud takwil muskilat ni? Maknanya, makna dia tak sezahir apa yang disebut. Tak sezahir. Hadis-hadis berkenaan dengan hubungan lelaki perempuan dalam rumah tangga, Islam ni tuan-tuan, dia tak pernah ajak kita A, B, C, D, E. Tak ada. Dia ada banyak versi tuan-tuan. Cerita konon-kononnya ustaz-ustaz penceramah kata orang lelaki kena masak, orang perempuan tak payah buat apa. Orang lelaki kena masak, orang lelaki kena basuh pinggan, orang lelaki kena jaga anak. Tuan-tuan, lebih baik dia cakap orang lelaki kena jadi orang perempuan. Memang naya tuan-tuan, nak cari like, nak cari likers. Semua ni dalam Islam dia ada budi bicara, dia ada common sense. Dia ada common sense dalam syarak Islam. Tuan-tuan tengok rumah tangga Abu Bakar, rumah tangga Umar, rumah tangga Osman, rumah tangga Ali dan sebagainya. Common sense ataupun kita panggil budi bicara ni cukup besar dalam agama. Tolak ansur dan sebagainya. Dia bukan zahir fiqh. Sebab itu kalau kita perbuat perbandingan, sebelum kita baliklah, sekadar sembang seminit dua. Dalam perbandingan syarak, Nabi SAW menyuruh kita ikut sunnah Nabi dan sunnah Khulafa' Rashidin. Sayyidina Umar, rumah tangga dia kasar. Cerita kata Umar kena beletir dengan isteri dia, kisah tu palsu. Kononnya ada sahabat Nabi nak mengadu masalah rumah tangga. Lepas tu pergi rumah Umar, Umar kena beletir. Umar pun diam je, jadi pak tunggui. Kena beletir dengan bini dia. Cerita ni mengarut rekaan tuan-tuan. Tak ada sabit dalam nas. Yang sabit dalam Bukhari dan Muslim, hadis isteri Umar kena beletir dengan Umar. Terbalik tuan. Cerita dia Umar ni dia ada jiran daripada Ansar. Dia ada jiran daripada Ansar. Mereka bergilir jumpa Nabi. Ada hari Nabi pergi ada hari Umar pergi masjid dengar ceramah Nabi, ada hari jiran dia pergi masjid dengar ceramah daripada Nabi, dan mereka akan bertukar maklumat. Jadi ada hari Umar pergi masjid, jiran dia pergi kerja. Esoknya Umar pergi kerja, jiran dia pergi masjid, gilir-gilir.
Hari-hari pergi masjid tak kerja tuan. Dapur tak berasap. Jadi yang kata hari-hari pergi masjid pun tak betul juga. Habis Umar kalau pergi kerja takkan tak pergi masjid. Para ulama menceritakan bahawa dalam mencari nafkah ni ada rukhsah. Rukhsah dalam mencari nafkah. Perbahasan rukhsah dalam mencari nafkah ni tuan-tuan, jangan kata tak pergi masjid. Contoh tengok Arab Saudi. Askar Arab Saudi sembahyang Jumaat pun tak payah. Duduk berdiri jaga orang kat Masjidil Haram tu. Baladi tu. Mana pergi masjid? Mana sembahyang? Kalau dia pun nak sembahyang pun, dia pun habis tunggu waktu lah sekali. Dia pun masbuk. Kan, kadang-kadang kita tengok waktu Ramadan kan, ada pegawai, ada haris, ada pengawal duduk jaga sebelah sudais. Kan sudah jadi imam. Pengawal tu dia berdiri je. Habis dia tak sembahyang lah. Tidak, ada rukhsah, ada keizinan pada keadaan tertentu. Tengoklah kerja apa. Kan? Kalau jadi pakar bedah tuan, surgeon, nak bedah orang. Bedah otak tuan 12 jam, 7 jam, 9 jam. Nanti Ustaz nak pergi sembahyang Jumaat tu ataupun nak pergi sembahyang Jumaah. Tukang bedah tu, yang kena bedah tu mati dululah. Kan? So dia ada rukhsah dalam agama ni. Dia jangan faham agama literal. Jangan rosak agama ni. Sama juga dalam bab rumah tangga ni. Dia Islam ni dia ada tolak ansur, dia ada budi bicara. Jadi pada zaman Nabi SAW kita lihat Sayyidina Umar. Satu hari Umar balik rumah. Isteri Umar berkasar dengan Umar. Tinggi suara dengan Umar. Umar marah. Umar kata, hang tinggi suara dengan aku. Jawab isteri Umar, sedangkan isteri Nabi pun tinggi suara dengan Nabi, ini kan pula aku. Umar marah. Umar kata, bagi tahu aku isteri Nabi yang mana yang tinggi suara. Kan? Dan Umar pernah menampar Hafsah. Dia pernah tampar Hafsah sebab tinggi suara dengan Nabi. Dan Umar menasihati Hafsah, jangan berebut dengan Aisyah. Kalau Nabi sayang Aisyah, hang jangan berebut dengan Aisyah. Umar bagi warning dekat Hafsah, anak perempuan dia yang merupakan isteri Nabi. Jadi Hafsah ni tuan-tuan, dia lagi takut dekat bapak dia daripada suami dia. Bapak dia garah. Kalau dia derhaka kat suami dia, kat Nabi SAW, bapak dia nanti mai berhitung dengan dia. Ini pak mentua yang paling sporting tuan. Pak mentua yang paling sporting. Bukannya pak mentua nak bela anak dia, pak mentua nak bela menantu dia. Begitu juga Abu Bakar. Satu hari Aisyah, dia kasar dengan Nabi, dia biadab dengan Nabi, maka tiba-tiba Abu Bakar datang. Abu Bakar nak pukul Aisyah. Aisyah lari belakang Nabi. Aisyah minta perlindungan Nabi dari Abu Bakar. Maka Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, lihat laki ni, lihat laki yang semayang ni, macam mana pemarah laki ni. Nabi perli Abu Bakar, dia ni nampak semayang tapi pemarah. Abu Bakar kan. Sebab dia nak pukul Aisyah. Pasal apa? Pasal Aisyah pergi derhaka dekat Nabi. Bukan derhaka, biadab dengan Nabi. Lalu Aisyah pun takut, lari belakang Nabi. Jadi nak menunjukkan rumah tangga ni tuan-tuan, dia bukanlah bermakna literal. Kalau literal tuan-tuan, sudah lama ummahatul mukminin terbatal kufur jadi mereka. Terbatal iman mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab lafaz yang diucapkan oleh ummahatul mukminin, ibu-ibu orang yang beriman. Contoh, Aisyah kata apa? Aisyah pernah sebut, bila dia marah dekat Nabi, dia kata, kalaulah engkau ni Nabi, kalaulah engkau ni Nabi, kalaulah engkau ni Rasul Allah. Tuan-tuan, perkataan itu menunjukkan kufur. Tetapi para ulama qadhi ayat menyebut dengan jelas bahawa ini merupakan rumah tangga, hal rumah tangga. Bukan hak kita nak tadakul, nak campur tangan dalam rumah tangga Nabi. Nabi tak kata apa, kita pula berlebih-lebih. Itulah perangai orang-orang Syiah. Syiah, dia nak burukkan rumah tangga Nabi, dia nak burukkan isteri Nabi. Dia cari riwayat-riwayat daripada Bukhari dan Muslim, riwayat kekeluargaan Aisyah bergaduh dengan Nabi, Aisyah sebut benda-benda yang tak bagus, dia ambil sebagai modal nak hukum isteri Nabi sebagai kufur. Walaupun riwayat itu sahih, tetapi maksud riwayat itu semua adalah merupakan hanyalah hubungan rumah tangga, persisihan rumah tangga.
Satu, jangan ambil literal. Jangan ambil literal. Ada satu ustazah ni, dululah cerita lama saja sembang. Dia duduk bergaya dengan suami dia dalam media sosial. Dia kata dia dah buat semua sunnah Nabi. Dia kata dengan suami dia duk ceritalah kat pengikut dia, dia kata dah buat semua sunnah Nabi. Dah buat semua sunnah Nabi. Mandi dalam satu bekas pun dah buat dah. Mandi dalam satu tong kan. Tong tu pun ada jual. Tong barley, tong gandum tu ada jual sekarang. Supaya laki bini boleh mandi sekali. Tong Cina kan. Tong tu mandi dengan Nabi. Aisyah mandi dengan Nabi dalam satu bekas. Sayang ustazah ni dia tak buat satu benda, iaitu poligami. Itu dia belum buat dengan lelaki dia. Nak cerita kata kat tuan-tuan bahawa bukan itu sunnah Nabi. Kalau dah isteri badan besar kata apa? Kata kebai, takkan nak mandi dengan satu bekas dengan lelaki kot. Lelaki pun kata kebai kot. Dua-dua kata kebai mandi sekali, bastard tu pecah kan. So makna kata yang kata ikut sunnah Nabi tu maknanya rumah tangga tu harmoni, itu maksud dia. Dia jangan literal dalam agama ni, jangan ambil literal setengah benda. Bab asma wa sifat boleh ambil literal. Bab akidah ambil literal. Bab fiqh ni jangan. Ini dia tolak ansur. Jadi sebab tu kita sebut dalam bab rumah tangga tuan, pergaduhan rumah tangga dan sebagainya, ini jangan ambil literal. Jadi hak-hak suami dan isteri tanggungjawab satu sama lain. Kita lihat Abu Bakar macam mana kaedah dia, Osman macam mana kaedah dia, Ali macam mana kaedah dia, Umar macam mana kaedah dia, semua berbeza-beza. Dia tidak ada satu standardize, tak ada. Sama macam orang kerja pagi, orang kerja petang. Dia kata, ustaz, makruh kan tidur lepas subuh. Memang ada hadis Nabi sebut, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku pada waktu pagi. Tapi kalau kawan tu kerja waktu malam, kerja malam, shift malam, jururawat, lepas subuh tak boleh lena, menaya tuan-tuan. Dia dah kerja malam, shift malam, nak buat macam mana? Islam ni agama yang praktikal. Kita panggil murunah. Sifat Islam ini murunah. Murunah tu fleksibel. Fleksibel. Murunah, fleksibel. Jadi sebab tu kita kena faham hukum hakam syarak daripada perspektif fiqh dan usul, kaedah syarak. Dari sudut itulah kita nak sebut banyak masalah berlaku dalam masyarakat kita, orang duk copy paste dalil. Dia tak boleh tuan-tuan, dalam agama ni kita nak faham 2-3 dalil kita copy paste, tak boleh. Kita kena himpunkan adillah, kena buat kajian, kena buat perbahasan dulu. Jadi sebab tu kita nak sebut kita bukan mujtahid. Kita bukan mujtahid. Bila kita melihat adanya para aimah yang menyalahi nas dan dalil, kita kena faham usul kaedah dulu. Kenapa ia berlaku? Sebagaimana contoh yang kita sebut tentang Imam Syafi'i tadi dalam bab qada puasa dan qada solat bagi orang yang telah meninggal. Dia ada kaedah dia. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian bayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insyaAllah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada anjuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma je kita bagi, insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.